Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu Mai, Matematik tingkatan 3 dalam tajuk Lokus dalam dua dimensi. Pada hari ini, Cikgu Mai akan bantu anda dalam menyelesaikan soalan uji minda 8.2a dari buku teks. Okay, jom kita mula. Okey, kita lihat uji minda 8.2a. Okay, dekat sini ada 5 soalan semuanya. Okay, jadi Cikgu Mai akan tunjukkan satu persatu. Kebanyakan soalan ni perlu kita faham lokusnya, cara melukisnya. Jadi Cikgu Mai akan gunakan, Cikgu Mai akan tunjukkan secara melukisnya di atas kertas kat sini. Okay. Okey, untuk menjawab soalan latihan 8.2b ini, apa yang perlu adalah kamu sentiasa ingat 5 perkara ini ya. Okay, yang kita dah belajar dalam video sebelum ini. Okay. Lokus dengan keadaan yang melibatkan syarat-syarat yang berikut. Ni syarat yang pertama ni adalah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okay, titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, dia akan membentuk bulatan. Yang kedua, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Dua titik tetap. Dua titik tetap maksud titik itu tidak bergerak. Titik yang bergerak adalah titik yang membentuk lokus ini. Dia akan membentuk pembahagi dua sama serenjang. Garis yang berwarna merah ini. Garis lurus pembahagi dua sama serenjang. Jadi, kalau yang pertama, jarak tetap dari satu titik. Yang kedua, jarak tetap dari dua titik. Dua titik tetap. Okay. Lepas tu yang ketiga, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Dari satu garis lurus. Ni garis lurus warna hitam ni. Dan lokusnya adalah ada dua. Yang warna merah ni sebelah atas dan yang warna merah di sebelah bawah. Jarak tetap sama. Okay, sebab dia kata tu berjarak tetap. Ni. Jarak apa? Dia jarak tegak. Okay, sebab itu ni 90 darjah dia tulis kat sini ni. Maksudnya jarak tegak dia sentiasa tetap. Okay, ikut berapa dia bagi. Okey, seterusnya yang keempat, lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus. Kalau tadi dari satu garis lurus, yang ni dari dua garis lurus yang selari. Okay, dia akan bentuk satu saja, satu garis lurus. Okay, lokus dekat sini. Garis lurus ni berada di tengah-tengah antara garis lurus yang pertama dengan yang kedua tu. Ada dua garis lurus. Okey. Jarak tegak dia sentiasa sama juga. Dan yang terakhir, bahagian kelima, ada dua keadaan. Yang pertama adalah pembahagi dua sama sudut. Okey. Dua-duanya pembahagi dua sama sudut. Lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Kalau ni dua garis lurus juga tapi selari. Yang ni dua garis lurus yang bersilang. Jadi bersilang sama ada macam ni ataupun dia bersilang terus macam ni. Ini menyentuh juga. Okay. Kalau yang ni satu je lah. Pembahagi dua sama sudut. Tapi kalau dia bersilang macam ni, ini ada dua pembahagi dua sama sudut. Okay, sebab kita ada 4 sudut kat sini. Okay. Sini ada satu sudut sahaja. Okey, jadi nampak kan? Dari satu titik tetap, dari dua titik tetap, dari satu garis lurus, dari dua garis lurus yang selari, lepas tu dari dua garis lurus yang bersilang. Okay. Ingat perkara-perkara ini dan kaitkan dengan keadaan yang akan diberi dalam soalan nanti. Okey, kita lihat soalan yang pertama, uji minda 8.2a. Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. PQ, jarak dia 5 cm. A, X ialah satu titik yang sentiasa bergerak. Bila titik tu sentiasa bergerak, dia akan membentuk lokus. Berjarak 3 cm dari titik P. 3 cm dari titik P. Maksudnya dia berjarak 3 cm dari satu titik tetap.
Jadi kita nampak yang dia akan membentuk satu bulatan. Jadi kita terus boleh nampak itu. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik X. Jadi huraiannya adalah lokus bagi titik X adalah satu bulatan yang berjejari 3 cm. Okay, cikgu akan tunjukkan, lukiskan apa yang terjadi. Okay. Ayatnya, dia suruh buat ayat je, tapi untuk bagi kamu nampak, cikgu akan lukiskan. Okay. Okay, kita tahu dia ada garis lurus 5 cm. Jadi kita lukiskan satu garis lurus panjang 5 cm. Okay. Di sini titik P. Di sini titik Q. Seperti dalam buku lah. Okay. Lepas tu dia kata sentiasa berjarak 5 cm. Jadi kita tahu sentiasa jarak 5 cm. Kita akan buat bukaan 5 cm bagi jangka lukis kita. Nampak? 5 cm. Okey. Dari titik mana? Dari titik P atau dari titik Q? Dia kata dari titik P. Jadi kalau dari titik P maksudnya kita cucuk dekat titik P. 5 cm. Okey. Dan sentiasa 5 cm dia akan membentuk satu bulatan dengan jejari 5 cm. Itulah lokusnya. Titik X itu dekat dengan hujung pensel. Jadi bila titik X ini bergerak, dia akan membentuk bulatan dengan jejari 3 cm. Okey. 5 cm. Okey. Soalan A dah selesai. Tengok soalan B. Kata apa? Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Kalau tadi 5 cm dari P. Sekarang 4 cm daripada titik Q. Maksudnya dari satu titik tetap. Ini kes yang pertama. Kes yang pertama dah tentu membentuk bulatan. Okay, bulatan jejari 4 cm. Jadi kita pun buat 4 cm. Soalan tak minta lukis ya. Cikgu mai lukis sebab nak bagi kamu nampak apa yang terjadi. Cerita pada soalan tu. Okay. Cikgu dah buat bukaan 4 cm tadi. Dari titik mana? Dia kata dari titik Q. Nampak ni? Dari titik Q. Jadi kalau dari titik Q, maka kita cucuk dekat Q. Okay. Dan kita tengok lokus titik yang bergerak itu dia berada dekat ujung pensel ni. Cikgu titik. Tu dia titik dia. Kalau cikgu tunjuk kat sini, sinilah dia. Sinilah. Mungkin juga kat sini. Okay, tapi cikgu mulalah kat mana pun. Kalau dia bergerak, nampak? Dia akan membentuk satu bulatan. Dengan jejari 4 cm. Itulah dia punya uraiannya. Satu bulatan dengan jejari 4 cm. Itu soalan 1B. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama ABCD yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. PQRS dan T ialah 5 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama ABCD. Jadi dia bergerak di dalam. Okay. Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan lokus bagi titik. Dia ada A, B, C, D, E ni. Okay. Jadi kita tengok satu persatu. Cikgu Mai akan gunakan kertas grid lah.
2A, P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Jadi ini kes yang kedua, iaitu jaraknya sama dari dua titik tetap. Jadi kita tahu kalau jaraknya sama dari dua titik tetap, maka ianya akan membentuk satu garis lurus pembahagi dua sama serenjang. Kita boleh lihat nota dekat sini. Yang ni kes ni. Okay. Dari dua titik tetap, dia akan membentuk pembahagi dua sama serenjang. Jadi macam mana nak lukiskan pembahagi dua sama serenjang? Okay. Titik tetapnya adalah titik A dengan titik D. Titik A dengan titik D. Okay. Siapa yang bergerak? P. P bergerak. P bergerak pembahagi dua sama serenjang bagi A dengan D. Garis AD. Okay, jadi macam mana nak lukis pembahagi dua sama serenjang? Jadi sebabkan ini adalah kertas gerik, jadi kita tak perlu gunakan protector. Yang kelukis tak perlu. Jadi kita tahu dia pembahagi dua sama serenjang. Jadi dia mesti 90 darjah. Dari titik A dengan titik D. Pembahagi dua sama. Dia titik H ini pembahagi sama. Pembahagi dua sama. Serenjang dia 90 darjah tegak. Okay, jadi kita pun lukislah satu garis lurus. Jangan terkeluar daripada kotak sebab dia kata titik bergerak di dalam kotak. Dia kata ada kat ayat tu. Ayat kat atas. Jadi inilah dia lokus bagi titik yang bergerak yang jarak sama dari titik A dan titik D. Dari titik A dan titik D. Okay. Dia adalah pembahagi dua sama serenjang 90 darjah. Okey. Seterusnya titik B, soalan B, Q. Tandalah ini lokus B. Okay. Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik B dan titik D. Okey, ini pun sama macam kes soalan A, di mana jaraknya sama dari dua titik tetap. Titik tetap apa? B dengan D. B dengan D. Jadi, walaupun dekat sini tadi kita tahu B dengan D garisnya macam ni. Ini garisnya. Tapi yang kita nak lukis, lokusnya adalah pembahagi dua sama serenjang. Jadi kalau titik B dengan D dekat sini, ni B, ni D, maka pembahagi dua sama serenjangnya mestilah garis AC. Sebab kalau kita cantumkan A dengan B, dia akan membentuk garis AB. Lokus bagi pembahagi dua sama serenjang bagi AB adalah ini. Okay, ini 90 darjah kita tahu. Okey, jadi ini lokus bagi titik Q. Okay, jadi Q akan bergerak macam tu. P akan bergerak macam tu. Okay. Seterusnya, soalan C. R yang sentiasa bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus BC. Jadi yang ini pula adalah dari satu garis lurus. Kes yang ni lah. Jadi dia akan membentuk sepasang garis lurus selari. Sepasang garis lurus selari sekiranya dia tak berada dalam kotak. Tapi kalau ada dalam kotak, kita tak bolehlah kata dia sepasang garis lurus selari. Jadi kita hanya akan dapat garis yang berada dalam kotak saja. Okey, mari kita lihat balik soalannya. R sentiasa 4 unit dari garis lurus BC. Okey, ini BC. Jadi 4 unit dari BC. Okay, jadi sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan, di luar kotak. Kita tak mau di luar kotak. Kita nak di dalam kotak. Jadi, kita tahu garis lurus yang selari dengan garis BC ini. Berapa unit? 4 unit. 1, 2, 3, 4 unit. Jadi, kita bolehlah lukiskan
Jadi ini adalah lokus bagi titik R. Okey, kita dah siap. 3. Soalan D. S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus AB dan BC. Wah, ini pula adalah jarak dari dua garis lurus yang selari. AB dengan BC. AB dengan BC. AB dengan BC. Oh dah, bukan dua garis lurus selari. Dua garis lurus yang bersilang. AB dengan BC. AB dengan BC bersilang di B. Jadi kita tahu ini adalah kes yang kelima, iaitu pembahagi dua sama sudut. Okay, jadi pembahagi dua sama sudut, kita tahu sudut ini 90 darjah. Jadi dah tentulah kita lalu kat tengah-tengah lah. Jadi 45 darjah kat sini. Okay. Jadi pembahagi dua sama sudut. Ini kes yang kelima. Ini. Okay. Pembahagi dua sama sudut. Dua garis yang bersilang. Okay. Jadi ini adalah lokus bagi titik S. Okay. Yang terakhir. T ialah T yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus EG. Dari satu garis lurus. Garis lurus apa? Garis lurus EG. Jaraknya sentiasa 4 unit. Okey. Jadi apakah lokusnya? Dari garis lurus EG. Jadi kita tak perlu lukis dah. Sebab apa? Dari garis lurus EG, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri kita nampak garis lurus apa? 4 unit. 1, 2, 3, 4. Kita tak payah lukis sebab dah ada. AD. Jadi kita hanya huraikan saja. Maka T adalah garis lurus AD dan juga di sebelah kanannya. Tadi sebelah kiri, sebelah kanan EG. Garis lurus BC. Ya, sebab kalau dia jarak tetap dari satu garis lurus, dia akan membentuk dua garis lurus yang selari. Jadi dua garis lurus yang selari itu yang ni lah. Okay. Lokusnya adalah AD dan BC. Okay, jadi kita tak perlu nak lukis dah sebab dah ada. Log dapatkanlah. Dan nak panah. Ini adalah garis lurus ini adalah lokus T. Jadi kita selesai soalan A, 2A, B, C dan E. Okay. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 3. Soalan 3, rajah di sebelah menunjukkan garis lurus CD dan cikgu pernah lukiskan garis lurus CD berjarak 6 cm. Cikgu pun dah tulis 6 cm. T ialah satu titik yang sentiasa berjarak 1.5 cm dari garis lurus CD. Jadi macam mana nak lukis? Kalau tadi kita guna kertas grid. Okay, ni soalan kertas grid. Tapi sekarang kita tak boleh guna kertas grid dah. Sebab dia bagi kita dekat kertas kosong macam ni. Okay, jadi bila kertas kosong macam tu, kita kena gunakan jangka lukis. Kita tak boleh dah guna pembaris sahaja. Okay, jadi kita gunakan jangka lukis dan pembaris. Jadi kita bersedia, dia kata T ialah satu garis yang sentiasa berjarak 1.5 cm. 1.5 cm, jadi cikgu kena buat apa? Kena buat bukaan jangka lukis cikgu. Bukaannya adalah 1.5. Ambil dengan tepat. Tengok dari atas macam tu. Okay. Betul-betul 1.5. Adjust sikit. Betul dah tu. 1.5. Okay. Jadi kita dah dapat bukaan 1.5. Kita nak lukis dua garis lurus yang selari. Macam ni. Sini. Satu di sebelah atas, satu di sebelah bawah. Sebab kita tahu lokus bagi satu titik yang bergerak dari satu garis lurus, dia akan membentuk dua garis selari. Itulah fikiran kita. Macam mana kita nak lukis? Menggunakan jangka lukis.
Okey, cikgu dah ajar sebelum ni. Cikgu tunjukkan sekali lagi. Ni mesti 2 cm. 1.5 cm. Okey, kita tentukan. Okey. Satu lagi kat ujung ni pun sama. Jangan buat tekan sangat lah. Buat sikit je sudah. Okey. Untuk garis binaan je. Okey. Nampak tak berapa nak nampak kan. Sebab cikgu buat dia tak begitu jelas sangat. Ada tu sebenarnya. Cikgu tunjuk dia punya persilangan je. Okey. Angkat sikit ni. Nampak. Okey. Okey, seterusnya nak buat apa? Kita bina, kita tandakan jarak tegak. Macam mana nak tandakan jarak tegak? Tegak maksud 90 darjah dalam matematik ni. Jadi, kita lukis. Ini 60 darjah. Ini subjek tingkatan 1 ada belajar. Yang ini 120 darjah. Kita nak buat 90. Jadi 60 tambah 30. Ini 30 darjah. Jadi kita dapat garis tegak 90 darjah. Tapi kita bukan nak lukis garis, kita cuma nak dapatkan tanda saja dekat 1.5 cm. Begitu juga sebelah kanan ni, dekat titik D pun kita buat juga. Benda yang sama kita buat. Ini 60 darjah. Ini 120. 60 bagi 2 dapat 30. Jadi kita dapat 90 darjah. Kita nak tanda ni, tanda ni. Lepas tu kita buat apa? Gunakan pembaris. Okey. Dan kita tandakan. Tandakan satu ke atas sana. Bagi tepat lah. Tepat. Kita nak tanda satu dekat sebelah atas, satu dekat sebelah bawah, dekat pada bulatan yang kita buat tadi. Okey. Begitu juga dekat sini. Okay, tepat. Tanda. Okey. Kita dah dapat tanda. Jadi kita bolehlah lukiskan garis lurus yang selari itu. Okay, cantumkan tanda yang pertama dekat sini ni. Dengan yang atas. Kita dapat lokus bahagian atas. Bahagian atas. Dan satu lagi kita tahu kita ada satu lagi garis. Ini pula. Cantumkan. Selagi kita tak cantumkan, kita tak nampak lokus ya. Cantumkan. Okay. Ini garis lurus mesti selari kan. Alamak. Mari cikgu kembung sikit hari ni. Jangan jadi macam ni ya. Bismillah. Okey. Jadi kita dapat lokus bagi titik apa tu? Titik T. Okey, titik T. Ada dua ni. Okey. Garis asal. Okey, teruskan ke soalan 3B. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik T. Kalau soalan A tadi kita lukis. Sekarang dia minta huraikan. Tadi kita huraikan, kita tahu dia membentuk dua garis lurus yang selari dengan garis lurus CD. Okey. Kita boleh rujuk ni. Sepasang garis lurus selari. Okey. Dari garis lurus dengan garis lurus CD. Selari dengan garis lurus CD. Sepasang garis lurus. Boleh juga kata dua garis lurus. Okey. Sepasang tu dua lah. Satu sebelah atas, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Kalau macam ni, satu sebelah atas, satu sebelah bawah. Okey, soalan nombor 4. Kamu tulis lah. 3B tu cikgu tak tulis. Kamu tulis. Soalan nombor 4. Bina lokus bagi titik Y bagi situasi yang diberikan. Okey, cikgu akan lukiskan situasinya.
Okey, situasinya apa? Kita tengok rajah yang pertama. Okey. Soalan A, sentiasa berjarak sama dari garis lurus PQ dan garis lurus PR. Jadi ini kes dari dua garis yang bersilang. Jadi kalau dari dua garis yang bersilang, maka kita tahu kesnya yang ni. Okey. Ini kes yang terakhir ini. Jadi dia membentuk pembahagi dua sama sudut. Apa kita boleh buat? Cikgu Mai akan lukiskan pembahagi dua sama. Cikgu Mai dah ajar sebelum ni. Tak apa, Cikgu Mai tunjukkan lagi. Kita dah belajar juga. Ini tajuk tingkatan 1 ya, bukan baru. Kita ambil jangka lukis kita. Okay, kita cucuk dekat titik P, dekat sudut tu. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Bagi bukaan yang sesuai. Okay. Jangan panjang sangat. Jangan pendek sangat sampai jenuh nak lukis. Jadi buat yang biasa-biasa je, sedang-sedang je. Yang sesuai. Sebab tu kita kata yang sesuai. Cucuk. Kalau dah rasa sesuai, macam mana nak tahu sesuai ke tak? Pengalaman lah, buatlah latihan. Okay. Tanda. Tanda. Okay. Cikgu dah dapat tanda satu. Satu dekat garis PQ, satu lagi dekat garis PR. Lepas tu cucuk dekat tanda yang kita buat tu. Okay. Dan tanda pula dekat atas tu satu. Cucuk lagi satu. Dapatkan persilangan. Jadi nampak Cikgu Mai dah dapat persilangan. Tu. Titik persilangan dekat sini. Okay. Nak buat apa dengan titik persilangan ni? Nak lukiskan garis yang pembahagi dua sama sudut lah. Okay. Kita boleh cantumkan titik P dengan titik yang kita dapat tadi. Kita dapat dengan tepat lah. Tanda sikit, rasa sikit, kena dah. Okay. Jadi, ya itulah garis kita. Okay. Lokus bagi Y kita. Ini lokus bagi titik Y. Okay. Okay, seterusnya soalan 4B. Dia kata YC sama dengan YD. Apa maksud YC sama dengan YD? YC sama dengan YD. Maksudnya, dia sama dari dua titik. Iaitu dari titik C dengan dari titik D. Jadi ini dah tentu kes yang kedua tu. Berjarak tetap dari dua titik tetap. Jarak sama dari dua titik tetap. Jadi kesnya adalah kes ini. Sebab YC sama dengan YD. Okay. Dekat sini C, dekat sini D. Jadi YC sama dengan YD membentuk pembahagi dua sama serenjang. Jadi sentiasa rujuk dekat peta konsep ni kalau sekiranya kamu tak ingat. Jadi kita tahu pembahagi dua sama serenjang CD. Jadi macam mana nak lukis pembahagi dua sama serenjang? Gunakan jangka lukis. Kita dah belajar di tingkatan 1 sebenarnya. Tapi cikgu yang baik hati ni akan tunjukkan juga. Baik hati kan? Biasa gunakan jangka lukis, cucuk dekat titik yang pertama tu, titik D atau titik C mana-mana lah. Kita nak cucuk juga dekat C nanti. Buat kat D dulu ke C dulu tak kisah. Ambil bukaan yang sesuai. Ingat sentiasa gunakan perkataan bukaan yang sesuai. Okay? Tak ada jarak yang tertentu dekat sini. Jadi yang sesuai. Janganlah pendek sangat sampai nak buat tak bertemu dengan yang satu lagi nanti. Ya, janganlah panjang sangat sampai terkeluar daripada. Okay, jadi Cikgu Mai yang dah berpengalaman ni dah tahu dah ini sesuai. Okay, jadi Cikgu Mai pun tanda satu. Okay, nampak tu. Lepas tu, dengan bukaan yang sama, jangan kacau dah. Jangan usik dah bukaan ni. Okay, inilah saiznya. Jangan ganggu. Cucuk dekat satu lagi titik pula. Titik yang ada dua titik tetap kan. Titik satu lagi. Buat tanda persilangan.
silang. Satu kat atas sama juga satu kat bawah. Jadi kita dah dapat dua tanda. Dua tanda ini kita cantumkan untuk membentuk pembahagi dua sama serenjang. Tepat nak? Nak sangat-sangat. Okey, kita dah berjaya melukis pembahagi dua sama serenjang iaitu locus titik Y tadi. Nampak cara dia bagi tu. Dia tak buat dalam bentuk ayat. Dia tak kata sentiasa sama dari titik C dan titik D. Tidak lagi. Tapi dia kata YC sama dengan YD. Ini cara lain untuk bercakap tentang dalam bahasa matematik lah ni. Kau nak cakap dia berjarak tetap dari dua titik tetap. Titik Y adalah titik yang bergerak. Titik C dengan D adalah titik tetap. Okay. Buat macam ni. Dia akan lalu tengah-tengah tu. Okay. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan C. Soalan C. Ini nah dia kata sudut PQY sama dengan sudut RQY. Maksudnya pembahagi dua sama sudut. Dua sudut yang sama. Jadi ianya sebenarnya sama macam soalan 4A. Tapi cara dia bagi saja berbeza. Soalan A dia kata sentiasa berjarak sama dari garis lurus PQ dengan garis lurus PR. Tapi dekat sini dia bagi dalam bentuk matematik sudut PQY sama dengan sudut RQY. Jadi sudutnya ada pembahagi dua sama, sudut dia akan lalu dekat tengah ni. Okay, rajah kita dekat sini lah. Kita nak lukis. Macam mana nak lukis? Sama macam soalan nombor 4A tadi. Okay, sama juga mesti gunakan jangka lukis kita. Okay. Macam mana nak buat? Cucuk dekat Q. Cucuk dekat Q. Bila cucuk elok-elok betul-betul tepat lah. Jangan cucuk sikit situ sikit. Bukan dekat Q kat sini. Cikgu Mai mengajar dah berapa puluh tahun dah. Ramai pelajar bila kata cucuk dekat Q, dia pergi cucuk Q. Titik Q adalah titik ini ya. Huruf Q ni banyak nak cucuk ke mana pula. Situ ke situ. Jelas dekat sini ya. Bukan cucuk huruf Q. Cucuk dekat titik Q. Itu ada beza dia. Banyak kali pelajar buat. Dia akan cucuk dekat Q. Titik Q. Ni titik. Ada satu je tempat yang semua orang akan cucuk tempat yang sama. Dan ambil bukaan yang sesuai. Bukaan yang sesuai, cikgu macam mana sesuai tu? Cikgu dah ulang banyak kali dah. Sesuai, nak tahu sesuai ke tidak. Kerana nak tahu pengalaman lah. Bila nak pengalaman, kena buat apa? Kena buat latihan lah. Cikgu Mai dah berpuluh tahun mengajar. Jadi, pengalaman dah lah. Jadi, dah tahu sesuai tu banyak mana. Nampak? Kita dah dapat titik ni. Jadi, sekarang kita cantumkan. Cantumkan ia. Okay. Tengok macam mana Cikgu Mai cantum. Cikgu Mai ambil pensel, cucuk dulu dekat titik. Bagi kena tepat, baru Cikgu Mai masukkan pembaris, letak tu, lepas tu adjust bagi kena dekat titik Q. Cikgu Mai kan rasa sikit, oh kena tepat dah. Jadi, Cikgu Mai baru boleh cantumkan. Dan kita dapatlah locus bagi titik Y. Pembahagi dua sama sudut. Selesai soalan 4, kita ada satu lagi soalan iaitu soalan 5. Mari kita baca soalannya. Menarik ni ada trek dekat padang ni, biasa nampak kan. Okay. Raja di sebelah menunjukkan trek larian seorang olahragawan berlatih. Mari baca tak ada titik sekali lagi. Raja di sebelah menunjukkan trek larian. Oh, betul. Seorang olahragawan berlatih dengan keadaan beliau sentiasa lari selang 2 lorong dari lorong 4 trek tersebut. Lukiskan lokus larian olahragawan tersebut. Wah, macam mana tu ya? Dia suruh lukis jadi kita kena lukis lah. Okey.
Dari track 4. Yang mana track 4? 1, 2, 3. Ni nombor 4. Nampak ni? Okay. Mungkin tak nampak kot, kecil sangat. Besarkan. Okey, besar dah kan? Okay. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Track 4 dia yang tengah-tengah ni. Okay. Jadi kita tahu track 4 ni track garis lurus ni. Okay. Jadi nak bina locus, maksudnya locus bagi satu titik yang bergerak yang sentiasa jarak sama dari satu garis. Ini adalah kes yang kedua tu. Jadi di manakah locusnya? Jadi dia sama ada dia berlari di lorong yang pertama atau lorong yang ke-8. Soalannya macam mana nak lukis? Walaupun dah tahu cerita, kena lukis. Okay, mari kita lukiskan cerita dia. Okey, kita tahu dia berjarak sama dari satu garis lurus, maka kita lukiskan garis lurus yang mewakili track yang keempat. Ini garis lurus yang mewakili track yang keempat. Jadi kita tahu, kita tak tahu jarak dia. Dia suruh lukis, tak apalah, kita anggarkan sajalah. Okay, salah berapa pun, tapi kita pastikan lukis yang selari. Okay, sebab kita lukiskan yang selari, dia tak bagi jarak, jadi kita akan buat 4 track. Jadi dalam 4 lorong lah jaraknya. Lorong lain tak payah lukis lah. Okay, lukis yang lorong yang keempat dan lorong pertama sebelah kiri, lorong ke-8 sebelah kanan. Okay, jaraknya kita anggarkan sajalah. Cikgu buat yang dalam 4 cm lah. Nak buat 3 pun boleh, tak ada masalah. 4 panjang sangat lah. Boleh lah 4. Okay. Cikgu Mai akan buat dari sini tadi. Okay. Okay. Cikgu Mai teruskan. 60, 120, 90. Sebelah sini pun sama. Sebelah sini tak payah. Sebelah sini pun sama. Okay. Itu 60, 120, 90. Sebab kita nak buat jarak tegak. Sama. Okay. Lepas tu ambilkan tanda 90. Titik-titik ni. Ada tanda dekat sini dan satu lagi kat bawah ni. Ini pun sama. Titik ni. Bukan nak lukis garis nak tulis tanda je. Tanda. Cantumkan tanda tu. Track yang nombor 1. Dan track yang ke-8. Sebelah kanan. Cantumkan. Jadi kita tahu sentiasa selari. Okay. Dari titik yang bergerak, orang berlari memanglah bergerak. Jadi sama ada dia lari dekat sebelah kiri ni atau sebelah kanan. Sebab jarak sentiasa sama dari track yang nombor 4. Okay. Itulah locus larian bagi olahragawan tersebut. Okay. Selesai soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi Cikgu Mai harap kamu boleh buat soalan dalam buku kerja kamu dengan berpandukan kepada soalan yang Cikgu Mai dah selesaikan ini. Okay. Jumpa lagi dalam siri yang akan datang untuk latihan yang akan datang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.